Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Isu viral yang hangat diperkatakan sekarang ini sahabat-sahabat semua. Isu berkaitan dengan Keki Mart yang menjual stokin dengan adanya perkataan yang bagi kita tidak bertanggungjawab ya di kesilapan besar yang dilakukan oleh Keki Mart ini. Dan kita lihat berduyun-duyun walaun ya mahu untuk memboikot KK Mart ini. Tapi apa yang kita mahu sahabat semua walau-walau ini ya juga harus memboikot Menteri Besar Lato-Lato Kedah yang dikatakan bersama dengan KK Mart ini bergambar bersama, dan ada juga mengatakan bahwa KK Mart ini tidak tahu betul atau tidaklah ya, bahwa mengatakan bahwa KK Mart ini adalah penaja ya kepada salah satu program yang diadakan ya di negeri Kedah. Benar atau tidak nanti kita akan lihat perkara itu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu yang sedang hangat ditunggang di yang viral di media sosial ketika ini. Jadi sahabat semua, mari kita tonton ya pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum itu, guys, mari kita dengar juga satu pencerahan, yaitu Google minta maaf kepada kerajaan kerana membuat kesilapan. Itu dia. Dia orang kata RM4.98, RM4.98. Saya macam, apa yang RM4.98 saya beli? Kemudian rupanya bahawa Google mengatakan bahawa tukaran Malaysian ringgit 1 USD kepada Malaysian ringgit adalah RM4.98. Walaupun tanpa segan silu terus memainkan isu itu. Dan yang bestnya antara yang memainkan isu tersebut adalah yang terpaling. Cyber trooper mereka yang terpaling. Yang kita tahu memang kaki fitnahnya. Dia percaya, dia ambil terus. Kan? Dia ambil, dia apa orang kata? Dia orang pun yang terpaling lah tuan-tuan. Dia nak gunakan hujah tersebut lah. Sekejap. So, digunakan hujah tersebut mengatakan bahawa kerajaan ini telah gagal daripada segi mata wang. Yang menariknya bila saya tengok Papu Kari punya posting tentang RM4.98 ni. Saja saya nak tunjuk kan. Right, sekejap. Okay. Kari punya. Dia tulis sini, glitch kepala bapak kau, aku cek lagi sekali. Kan. So kalau kita tekan, Papu Kari kata, dia kata benda ni bukan glitch. Benda ni adalah penipuan. Glitch kepala bapak kau, aku cek sekali. So kalau kita baca komen dia, Bank Negara Malaysia reply, data kata pertukaran diterbitkan oleh Google tidak tepat. Sila terima dasar rasmi. Kemudian dia kata, hang tipu siapa? Benda jadi kan? Kemudian dia tunjukkanlah data menjunak adalah fakta bukan auta. Dia ambil daripada Malaysia Digest. 4.98, 4.7. Dia kata data itu. Ini bank negara dah kata ni tuan-tuan. Google, apa ni semua? Kalau dia nak ambil data, dia kena ambil data daripada bank negara. So, 4.98, double check already. 4.98 dia kata, yes, it still is. Dia kata macam tu. Nampak tak? Kau ada kencing manis ke? Dah turun kan? Kan? 4.7 ni semua orang komen lah. Baik. Di dalam TikTok saya pun, ada satu walaon ni pun. Dia kata 4.98. Kau tak check ke? Itu semua glitch, penipu. Kemudian saya kata, kau dah check se.com belum? Saya check xe.com, saya check Yahoo. Yahoo dia ada 4.9, kemudian dia turun 4.7 cepat-cepat sebab dia tahu dia tersilap. Kemudian saya cek Bloomberg, saya cek Wise, saya cek semua currency exchange, semua RM4.70. Yang menyatakan 498 ni yang saya nampak hanyalah Google. Yahoo dia nyatakan sekejap,
Kemudian Yahoo lepas tu letak balik 4.70 sen dalam kadar yang cepat. Okay, dalam kadar yang cepat. Dia terus tukar. Google dia lambat sikit. Dia buat kerja lambat sikit. Yalah, kita bawa bantai walaon kan. Kita bawa bantai Zionis masa tu kan. Jadi of course dia nak jahanamkan kita. Kemudian ada orang kata, alah, glitch ni berlaku kat Malaysia je. Baik, kita tengok posting ni. Ini posting saya. Google apologize to Ghana. Kita tengok. Google apologize to Ghana for glitch in exchange currency. Google glitch, Google shock user with Pakistan to USD. Google glitch ini Google glitch dekat Pakistan. Google glitch shows apa orang kata move against UAE. Ni duit UAE. Joy short lifted. Dia kata duit UAE turun. Ni UAE. Google glitch shows steep decline in dollar rates against Pakistan rupee. Ni Pakistan kena. Google glitch shows Morocco's dirham take nosedive against US dollar. Glitch juga. Google glitch show random switch to showing euros rather USD. Glitch lagi. Google glitch leaves netizen confused about rupee dollar exchange rate dekat ni dekat mana? Dekat India. Okay. Google glitch undervalues Poland zlotys by a fifth. Ni dekat Poland. So glitch ni bukan berlaku dekat ringgit Malaysia, bukan dalam masa yang sama. They are going around dalam masa-masa yang berlainan. So akhirnya glitch ini bila saya kemukakan benda ni, dia kata itu bukan itu, macam-macam alasan dia bagi. Akhirnya hari ini Google Malaysia meminta maaf. Ringgit Google Malaysia minta maaf. Thank you for bringing this to our attention. We immediately contacted the third party that provide US MYR exchange rate information to correct the error. The issue has now been resolved and we apologize for any confusion caused. Google provide currency exchange rate for information purpose only. Please consult official source such as x.com, Bank Negara Malaysia _official for making any financial decision. Google pun kata suruh rujuk Bank Negara Malaysia. Tapi bila kita kata rujuk Bank Negara Malaysia, Bank Negara Malaysia dah keluar kenyataan. Apa walaupun kata Google tu lagi betul daripada Bank Negara Malaysia. Dia kata korang tak tahu ke trading tu berlaku tengah malam. Bang, trading tutup pukul 6 bang. Apa yang berlaku tengah malamnya? Inilah masalah yang terpaling rasa dia terpaling pandai. Dia masih juga nak menegakkan benang yang basah tu. And the best thing is, walaupun ni tak padam pun posting tu. Tak minta maaf pun. Langsung tak minta maaf tuan-tuan. Langsung tak minta maaf. Oh, langsung mereka tak minta maaf. Dan saya sebut yang terpaling ni tuan-tuan. Saya nak sebut yang terpaling ni. Saya nak cerita juga. Isu terakhir saya nak bawa ni. Berkenaan dengan, habis dah cerita tu. Stalking kalimah Allah ni. Tentang stalking kalimah Allah. Baik. Baru-baru ini, telah tersebar di KK-Mart satu stalking yang tulis perkataan kalimah Allah kat situ. Allah. Dia sebut Allah. Kemudian kalau kita Google sebenarnya bukan stalking kalimah Allah je, ada semua agama lain ada stalking yang melambangkan agama-agama mereka. Saya dah Google lah, tuan-tuan carilah sendiri, tuan akan jumpa stalking symbol of religion. Cuma Islam ni sangat sensitif, terutama melibatkan kalimah Allah yang diletakkan di kaki. Okay? Agama lain saya tak tahu. Itu terpulang kepada agama lain. I'm not here to comment on other religion. Tetapi saya comment here on Islam. Okay? So ini adalah gambar tersebut. And it's true, bila saya check betul, gambar itu ada dekat situ. Right. Okay, tak apalah, bukanlah masalah tak apa. So, tak patutlah, tak wajar, tak patut. Benda itu wajar, kita kena perbetulkan. Kita kena tarik balik semua stalking-stalking yang ada kalimah Allah. Saya setuju. 1,000,000,000%. Saya setuju. Kemudian, timbullah golongan-golongan terpaling ni, tuan-tuan. Okay. Golongan-golongan terpaling ini, maka keluarlah semboyan-semboyan. Golongan-golongan terpaling ini pun mengatakan inilah masa kita kena menumpahkan darah, memperjuangkan agama dan bangsa kita. Oh. Golongan-golongan terpaling, tuan-tuan. Tadi saya tengok ada yang berdebat dengan Cik Annie tu kan. Saya tak tahu apa yang dia buat.
Kan dia duk kata kita pertahankan kalimah Allah, kemudian dia keluar kamera. Setahu saya yang keluar kamera, I might be wrong lah, keluar kamera ni dia pergi merokok. Kan merokok tu haram di sisi agama Islam. Duk bercakap memperjuangkan kalimah Allah tapi still merokok kan. Dalilnya la darar wala dirar. Tidak boleh datangkan kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan. Itu dalil dia. Tapi dan fatwa kebangsaan dan sebagainya. But that's beside the point. Kemudian timbullah yang golongan-golongan terpaling. Itu macam ni tuan-tuan. Saya setuju KK Mat disiasat. Kalau tuan-tuan nak boykot KK Mat, silakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan, hak masing-masing. Tuan-tuan nak pergi rasa marah dengan kejadian ini. Betul, kita kena rasa marah dengan kejadian ini. Dan KK Mat kena apologize. Dan KK Mat pun, owner dia pun dah minta maaf. Dia apologize. Dan kita boleh bersangka. Baik tak baik terpulang. Kita boleh bersangka mungkin dia tak tahu. Mungkin dia terlepas pandang. Produk dia terlalu banyak. Mungkin dia tak faham pun apa benda tu. Sebab dia bukan Islam. Okay? Kita faham benda itu. Tetapi, saya terfikir juga geng-geng yang terpaling dia tuan-tuan. Saya teringat kes hari tu kan. Kes kahwin dua tu. Kan? Orang kita ni, dia punya terpaling dia tu kadang-kadang tak kena tempat. Ingat tak Abang Tesla tu kan? Geng Abang Tesla. Abang Tesla kahwin dua. Si siapa nama dia? Alif Tega kahwin dua. Ui, yang terpaling ni, shaking ni. Ini dah lelaki tak mengenang budi. Lelaki itu, lelaki ini. Dia kahwin tuan-tuan. Dia bukan buat maksiat. Dia kahwin, dia bukan buat maksiat. Tapi kita punya maki tak ingat dunia. Dalam masa yang sama, ada ingat tak Hot Daddy tu? Dia keluar podcast, orang interview dia. Orang ni, ada komen-komen kat bawah. Inilah dia lelaki sejati. Wow, lelaki ini kacak sebagainya. Yang kahwin secara sah. Kan? Kau maki macam tak ingat dunia. Yang buat kerja maksiat, engkau puji macam tak ada apa. So, prioriti kita dah lain. Saya nak bawa poin saya apa, tuan-tuan? Poin saya adalah, Hal Stockin ni saya kata, ya kita marah. Kita marah Hal Stockin. Kalau kita nak tengok, even PAS sendiri pun, ada buat kesilapan. Ada buat kesilapan dia. Contohnya, ada penyokong PAS pijak kalimah Allah. Saya tunjuk ni tuan-tuan. Penyokong PAS pijak kalimah Allah. Bismillah kat bawah ni. Dia naik atas ni, dia kibar bendera PAS, dia pijak. Kita bersangka baik lah. Dia mungkin tak sedar, dia mungkin tak tahu. Bang, jentang-jentang benda tu besar kat situ. Tetapi adakah yang tershaking tu paling tershaking kat sini tuan-tuan? Adakah yang tershaking itu sekarang ini memaki hamun dan juga nak memboikot PAS? Ada ke? Dalam masa yang sama tuan-tuan, saya nak cerita. Bila tabung haji difitnah, kat mana golongan-golongan yang terpaling shaking ni tuan-tuan? Bila Ustaz Mujahid, Dr. Mujahid difitnah tentang kes tabung haji, mengatakan bahawa tabung haji itu dijual kepada orang bukan Islam. Yang maki adalah orang-orang walaon PAS ni. Yang terpaling-terpaling ni tuan-tuan. Lepas itu bila kalah Saman Dusuki, semua senyap masuk gua. Di manakah orang terpaling-terpaling bila ustaz-ustaz, ulama-ulama, ketua pemuda memaki hamun, mengkafirkan orang Islam yang lain? Di manakah tershaking bila kalimat Haji Hadi, kan, amanat Haji Hadi disebarkan sehingga menyebabkan umat berpecah dengan teruk, sehingga orang UMNO dikafir-kafirkan tuan-tuan. Di manakah orang yang terpaling shaking? Adakah kita boykot PAS? Adakah PAS diboykot? Kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh itu, sebab itulah kita menentang mereka. Percayalah saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah menghadapi puak-puak ini. Puak-puak ini ni siapa ni tuan-tuan? Puak-puak ini ni. Ni UMNO. Later Hadi kata, saya tak pernah kata UMNO kafir. Tapi puak-puak ini ni siapa? Kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid.
Mati kita adalah Islam. Syahid tuan-tuan. Syahid. Seolah-olah kita sekarang ni lawan orang kafir. Ni UMNO ni kafir. Kita tak perlu masuk Buddha, masuk Hindu. Tapi kita menjadi kafir. Dengan mengatakan politik suku, agama suku. Mana dia? Golongan terpaling shaking dalam isu tadi tu yang saya sebut tu. Memainkan kalimah-kalimah Allah. Memainkan hukum-hukum Allah. Menuduh orang Islam dengan sesuka hatinya. Orang UMNO, majoriti orang Islam. Yelah, UMNO pun United Malay National Organisation, bukan majoriti. Saya rasa 99.9% dia Islam. Adalah 1% bukan Islam. Sebab Bumi Putra yang bersekutu ada. Tetapi 99.9% adalah Islam. Dia tak sebut Mahathir ke, dia tak sebut si fulan. Dia sebut UMNO, ahli UMNO. Di manakah dia orang terpaling tershaking, tuan-tuan? Okey, kalimah Allah itu besar. Tuan-tuan kata benda ini tak besar ke? Tuan-tuan kata menuduh orang kafir itu tak besar ke, tuan-tuan? Hadis menuduh orang kafir. Ada satu hadis menyebarkan hadis palsu itu satu hal lah. Tetapi menuduh orang Islam sebagai fasik dan kafir itu satu dosa yang sangat besar, kufur. Allah SWT, hadis Rasulullah daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, dua kitab paling tinggi menyatakan mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Ulasan hadis, kalau yang dituduh itu tidak kafir, maka yang menuduh itulah kafir. Arti katanya bukan kafir-kafir, arti kata keluar agama, kufur, dosa besar dosanya, tuan-tuan. Besar dosanya. Tersilap memasukkan 1,000 orang kafir dengan syubhat Islam lebih baik berbanding tersilap mengeluarkan atau mengkafirkan seorang Islam dengan syubhat kekufuran. Qawaid al-Tasawuf ini dinukilkan oleh Az-Zarruq daripada Ibn Furak. Kan? Besar dosa dia, tuan-tuan. Mana orang yang paling tershaking tu? Tak, saya jangan take me wrongly, don't take me wrong. Jangan salah anggap seolah-olah saya bersetuju dengan kalimah Allah dekat stokin. Tak, saya tak setuju. Ambil, hapuskan. Jangan ulang balik. Tetapi dalam masa yang sama, be fair. Dengan benda-benda macam ni. Yang terpaling ni. Baca posting, komen, maki agung, maki sultan. Oh, berjela-jela. Tapi mana dia? Orang-orang yang membela ni, tuan-tuan? Thank you Firdaus. Terima kasih Firdaus Nasi. Mana dia orang-orang yang membela ni? Terpaling. Itu cerita tadi tu kan. Bila buat benda halal, kahwin dua, terpaling shaking. Tapi bila hot daddy tu, wah, meletup ovari aku. Pui! Itulah dia, tuan-tuan. Saya sarankan tuan-tuan bacalah Fiqh Aulawiyat, Fiqh Keutamaan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya cari buku saya tu tak ada dah. Mungkin ada orang pinjam tak bagi balik. Dia ada buku Fiqh Daulah je. Carilah buku tersebut. Bagaimana sebenarnya aulawiyat umat Islam ni, keutamaan umat Islam ni dah caca merba. Kita ni terlalu mengutamakan benda yang tak patut daripada benda yang patut. Benda yang tak penting jadi lebih penting. Ni bagi contoh Hasan Al-Banna pernah cerita kan. Orang bertanya sembahyang tarawih, dia gaduh ni. Sembahyang tarawih ni 8 ke 20? 8 ke 20? Ada satu golongan kata 8, 11, 8, 11 lah, 3 witir. Ada satu kata 20, duk bergaduh sampai putus persaudaraan. Kemudian golongan ini datang jumpa Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni antara reformis Islam. Dia tanya, ya Syekh, dia kata, wahai Hasan Al-Banna, siapakah yang betul? Sembahyang tarawih 8 ke sembahyang tarawih 20 tu yang betul di sisi agama? Hasan Al-Banna kata apa? Sembahyang tarawih ni sunat. Okay, sembahyang tarawih ni sunat. Ada berbeza pendapat ulama, ada yang kata 8, ada yang kata 20, ada yang kata 100 pun ada. Tetapi memutuskan silaturahim itu haram. Menghubungkan silaturahim itu wajib. Tetapi kamu lebih mengutamakan yang sunat daripada yang wajib. Itu maksud keutamaan.
Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pencerahan daripada Brother Iswardi. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan isu nilai ringgit. Ada di antara tentera-tentera cyber Perikatan Nasional Pembangkang yang masih menegakkan benang yang basah. Sehingga hari ini apabila Google telah pun meminta maaf di seluruh dunia, kerana hakikatnya bukan saja Malaysia yang membuat kesilapan di sana, bukan Malaysia ya. Google membuat kesilapan terhadap nilai ringgit itu, tapi negara-negara lain, contohnya UEA, apalagi Pakistan, banyak lagi lah negara lain. Tapi kita tahu geng-geng Walauntit ini akan menunggang apa saja isu demi untuk menjejaskan imej negara kita. Begitu juga dengan Walauntit, kononnya kononnya mau memboikot, tetapi tidak pula mereka melihat kepada apa yang berlaku, ya, bergambar bersama dengan Kek Mat, Menteri Besar Lato-Lato Kedah ini, di mana ya semangat mereka untuk memboikot. Kalau mau memboikot, jangan lupa untuk boikot sekali, ya, Menteri Besar Lato-Lato ini. Hari ini mereka mendiamkan diri, seakan-akan tidak melihat apa yang berlaku ataupun pernah berlaku, ya, kepada MB Lato-Lato ini, yang mengatakan the best, ya, thumbs up lagi. Kalau kita lihat dalam gambar ini, Sain bersama pakai baju lagi. Tapi apa yang mereka buat? Mereka cuba mencari gambar lama Datuk Seri, ya, bersama dengan Kek Mat. Inilah betapa hipokritnya penyokong-penyokong parti ajaran sesat ini. Itu antara kenyataan daripada Abakau. Katanya pas ini parti ajaran sesat. Jadi saya pinjam kata-kata itu. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama menonton video ini. Ya, dan jangan lupa juga terus support Brother Iswardi di sosial media beliau, di TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Untuk supaya kita boleh dapat pencerahan-pencerahan yang lebih detail, ya. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.